Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Izmail Faris dalam Assalamualaikum Subuh. Kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al-Hijrah 25 Ogos 2023 bersamaan dengan 8 Safar 1445 Hijrah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udaranya di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang semalam dan hari ini kita lebih taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini saya tak keseorangan di dalam studio TV Al-Hijrah kita. Kita nak menceritakan berkaitan dengan misi bantuan asnaf jalanan. Kita bawakan kepada anda di studio kita pada hari ini dua orang ahli panel. Yang pertama ialah Tuan Muhammad Mustafa Kamarudin, merupakan pengurus Jabatan Sukarelawan dan Pengurusan Bencana Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Terima kasih datang kepada studio kita ni. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah. Dan juga panel yang kedua kita ialah Tuan Muhammad Redha Hamzah, itu merupakan sukarelawan Yayasan Ikhlas dan juga koordinator projek misi bantuan asnaf jalanan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak sihat tak datang dah. Baik, pagi ini kita nak cerita berkaitan dengan misi bantuan asnaf jalanan Yayasan Ikhlas kita tahu. Tapi sebelum kita nak cerita berkaitan dengan Yayasan Ikhlas, kita nak tanya juga kepada Tuan Mustafa berkaitan dengan amalan bersedekah pada waktu subuh ini. Mungkin kita nak tahu juga, penonton-penonton kita nak dengar juga apa dia waktu yang terbaik. Kita tahu pada waktu subuh adalah sedekah yang terbaik. Mungkin boleh elaborate dan panjangkan sikit berkaitan dengan sedekah subuh ni. Silakan. Terima kasih Ustaz Izni. Ya. Saya suka untuk mulakan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW sebut dan Nabi doakan untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ni pada waktu paginya, pada waktu subuhnya. Jadi saya tadi daripada Negeri Sembilan tadi Ustaz, pukul 5. Masya-Allah. Kalau keluar pukul 7.30 tu dah jam dah. Pukul 5 tu memang betul-betul berkat lah orang kata. Jalan pun kita pun tenang berdamai kan. Keluar pun pagi, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW doa untuk kita mulakan dengan pagi yang ceria, dengan tenang, dengan damai. Kalau kita tengok pakar-pakar motivasi ataupun orang-orang berjaya dalam perniagaan, dalam apa-apa sahaja bidang kehidupan, mereka akan letakkan tips yang utama adalah bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Kalau kita tengok di barat tu ada satu buku yang saya pernah baca, nama dia Geng 5 Pagi. Masya-Allah. Geng 5, The 5 AM Club. Morning person lah. The morning person. Kita bangun pagi pukul 5 pagi. Walaupun dia bukan Muslim, buku tu bukannya Muslim, dia kata pertama sekali manusia ni dia bersyukur dan dia kena, kalau bagi umat Islam, solat tahajud lah. Masya-Allah. Dia mula dengan tu. Maknanya umat Islam, kalau umat Islam kita solat tahajud, kalau yang bukan Islam dia ada cara dia lah. Jadi bangun pagi kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat pesanan daripada murabi kita Ustaz Hanafiah Malik. Dia pesan kita bangun pagi 4S. Yang pertama syukur. Kita bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur. Kita mulakan, kita buka je mata, oh hidup lagi, alhamdulillah. Bersyukur. Kemudian lepas kita bersyukur, kita solat. Kita solat berjemaah subuh dekat masjid. Masa nak masuk masjid tu, kita nampak tabung sedekah. S yang ketiga. Sedekah. Selepas kita dah bagi salam, kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat. Terutama pada hari Jumaat ni, kita boleh buat 4S ni direct. Bangun pagi, kita syukur, alhamdulillah. Kemudian kita solat tahajud, kita solat berjemaah subuh. Kemudian kita pun bersedekah. Sedekah, jangan lupa sedekah. Sebab apa? Jadikan sedekah ini jadi tabiat kita pagi-pagi. Supaya nanti satu hari bila kita bangun pagi, apa lagi yang aku tak buat hari ni? Jadi sebab dia jadi tabiat. Sehingga kan tabiat ni bila mana kita tak buat, kita pun perasan, orang pun perasan. Kita pun dah jadikan dia tabiat. Dia jadi istiqamah Ustaz. Betul. Bahasa orang Melayu kita tabiat lah. Bukan buang tabiat. Buang tabiat lah. Jadi istiqamah, betul. Jadi yang pentingnya bukan pada jumlahnya RM100, RM200, bukan. Tapi pada istiqamahnya. Kita bangun pagi, kita sedekah RM5, RM3. Nampak je tabung, kita jadikan ia tabiat kita. Jadikan istiqamah. Kita jadikan ia sifat kita itu dah. Adalah bersedekah. Jadi bila kita bangun, kita buat 4S. Alhamdulillah, syukur. Kita solat berjemaah.
Jadi dengan mula-mula bangun pagi tu kita dah ada orang sekarang kata positive vibe. Orang muda sekarang kata positive vibe, kita aura positif. Niat kita baik. Jadi kita mulakan dengan alhamdulillah kita dapat bangun pagi, kemudian kita dapat solat subuh berjemaah pula. Kita tengok sahabat-sahabat kita satu soft. Bersoft-soft lah. Bersoft-soft lah. Satu soft sikit sangat. Kita soft yang pertama. Itu betul. Soft yang pertama. Kita duduk soft yang pertama. Alhamdulillah. Kita syukur. Kita solat. Kemudian kita sedekah. Jadi, tanda amalan kita diterima. Ulama sebut tanda amalan kita diterima apabila kita buat satu kebaikan, kita nak buat lagi kebaikan yang lain. Kita terfikir untuk buat kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi, dah kita bangun subuh, alhamdulillah. Kita solat pula. Kemudian kita sedekah pula. Kemudian kita selawat dalam hari Jumaat ini, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun-bangun pagi kita dah mulakan dengan aura positif, dengan niat yang baik, dengan positif vibe. Hari kita sampai ke hari hujung tu, sampai ke hujungnya semuanya positif insya-Allah Ustaz. Sebab kita dah mulakan dengan positif. Dengan yang baik. Masya-Allah. Itu 4S yang perlu kita ada. Saya nak tambah satu lagi 5S sarapan Ustaz. Itu takut orang terlupa sarapan. Betul. Jadi saya akan tambah yang kelima. Tapi takut marah Ustaz Nafiah tu tambah 5. Baik, kita nak cerita juga berkaitan dengan sedekah. Ini macam mana boleh mendapatkan ganjaran pahala? Mungkin siapa nak jawab? Sedekah, macam mana sedekah ini boleh menambahkan pahala ataupun mengganjarkan pahala? Mungkin salah. Saya sebut kalau kita sebut kita tanya tips je, kita kena tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sahabat ceritakan ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Sedekah mana yang paling besar ganjaran? Sedekah RM5 ke? Sedekah Gunung Uhud ke? Sedekah emas ke? Ataupun sedekah Masjid Nabawi? Kalau dulu masa saya jadi kerja dengan sebagai mutawif, sedekah Quran lah. Wakaf Quran contohnya kan. Ya. Sedekah apa yang paling besar ganjarannya? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut anta saddaq wa anta takhshal faqir. Engkau bersedekah sedangkan wa anta saddaq wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan kau ni sahih. Maknanya sahih itu kau sihat. Berada dalam keadaan sihat sejahtera, tak sakit. Kemudian syahihun, tapi dalam keadaan orang kedekut. Kau sihat tapi kau kedekut. Sahihun, syahihun, takhshal faqr. Kau takut kepada kefakiran. Takut kepada kefakiran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung apa dia? Wa ta'mul ghina. Kau takut kefakiran, takut nanti duit kalau habis nanti macam mana. Kalau aku sedekah RM5 ni tak cukup RM5 aku untuk sarapan lebih banyak lagi kan. Kemudian tak boleh kau rasa nak makin kaya lagi, makin mengumpul harta lagi. Wala tumhil Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan tangguh hatta idza balagatil hulqum. Jangan tangguh sehingga nyawa di kerongkongan. Saya rasa nanti kita sambung sikit hadis tu nanti. Hadis ni cuma bila kita kata sumbangkan, kita kata derma, kita kata sedekah ini. Sekarang ni Yayasan Ikhlas kita bersama dalam kempen bantuan asnaf jalanan. Ketika mana hari ini asnaf jalanan ni, kita kata hari ini kita bangun pagi, ramai kita bangun pagi, alhamdulillah kita pergi solat subuh, kita dapat basuh tangan dengan air yang bersih. Ya. Mungkin kalau kat rumah kita belum ada aircon, kita buka je rasa angin yang sejuk. Asnaf di jalanan belum nak tidur je dah sejuk Ustaz. Masya-Allah. Saya pernah tengok tu dia lapik dengan kotak. Dia tidur kat situ, umur dalam 60-an ke 70-an. Kita rasa sebab Ustaz. Ya. Kita rasa sebab kita dalam keadaan kita bangun pagi, kita kejut anak kita pergi solat subuh, sedangkan di sana ada saudara kita yang juga Muslim tidur di atas kotak di bawah jambatan. Yang saya rasa ini perbandingan yang kita perlu insafi bersama. Kita perlu insafi bersama. Nabi SAW kata kalau kita bersedekah tu jangan tangguh, yang ni jangan tangguh. Sebab ini saudara kita. Dan yang lagi besar apa? Yang lagi besar kalau kita jam nak pergi kerja hari-hari tu, mereka ni duduk tengah-tengah KL. Masya-Allah. Mereka ni duduk tengah-tengah Kuala Lumpur yang kehidupan mereka ni tak sama macam kita. Kita hari-hari bangun bekerjaan. Nak pergi hari ni nak dapat keuntungan berapa, sale berapa dan sebagainya. Mereka hari ni bangun, hari ni nak makan apa?
siapa yang nak tolong aku hari ni. Anak-anak pula bangun, hari ni nak main dengan mainan apa. Jadi keadaan-keadaan atau situasi sebegini sebenarnya mengetuk jiwa nurani kita, Ustaz. Mungkin di sana ada di pedalaman, kita bagi bantuan di pedalaman, di Sabah, di Sarawak ataupun di mana-mana yang kita bantu di pedalaman. Rupa-rupanya di tengah bandar metropolitan ni ada mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Masya-Allah. Subhanallah. Tapi bila kita dengar macam itu berkaitan dengan asnaf perjalanan ni kan, kita tahu tadi berkaitan dengan ialah sejuk dan sebagainya, itu belum musim hujan. Belum musim hujan, betul. Panas dan sebagainya. Tapi kita nak tanya juga nanti kepada Tuan Redha Hamzah, kenapa memilih asnaf perjalanan ini untuk diberi bantuan kepada. Tapi kita nak berhenti seketika insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami di TV Al Hijrah. Assalamualaikum subuh, pagi-pagi yang penuh berkat tadi. Bak kata Tuan Mustafa tadi, pagi-pagi kena ada 4S. Yang itu yang paling utama tu kan, kena ada syukur, ada selawat, kena ada macam-macam lagi. Saya pula tambah dengan sarapannya tadi, jangan lupa untuk sarapan. Tapi saya nak dengar suara Tuan Muhammad Redha Hamzah ni, tak cakap lagi daripada tadi. Kita nak dengar juga berkaitan dengan kenapa Yayasan Ikhlas terpanggil untuk membantu asnaf-asnaf perjalanan ni. Mungkin boleh terangkan sikit, silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum untuk semua penonton-penonton di rumah. Okey, kita sebagai sukarelawan selalu ada misi ataupun program yang boleh dibuat untuk sukarelawan-sukarelawan yang lain lah. Okey, kemudian yang saya terfikir mengenai gelandangan ini atau lebih dikenali sebagai asnaf jalanan, Ustaz. Kita ubah mindset orang daripada gelandangan, kita panggil ke asnaf jalanan. Okay, daripada asnaf jalanan, dan saya terinspirasi dengan ada satu hamba Allah ini, insan ini, dipanggil sebagai Abahe. Abahe. Abahe ni dia daripada NGO juga, daripada Pertubuhan Jejak Jalanan. Okay, dan saya selalu tengok dia punya video TikTok di media sosial dan kira sampaikan semua anak-anak gelandangan ni ataupun asnaf jalanan ni panggil dia ayah. Sangat mesra dia dengan asnaf-asnaf jalanan ni lah. Dan dekat situ pun saya terfikir, why not kita berkolaborasi dengan dia. Kita cuba supaya kita pun dapat apa yang dia cuba sampaikan. Dan sebagai sukarelawan yayasan juga,
Saya lebih cakna mengenai masalah komuniti setempat. Kemudian bila saya di Chowkit ataupun di sekitar Kuala Lumpur, saya dapat pendedahan, Ustaz. Pendedahan bagaimana asnaf-asnaf jalanan ni kehidupan dia. Kehidupan dia dari segi tempat tinggal dia. Kita pun rasa sangat daif dan miskin lah bagi kita yang kurang. Macam kita tidur tempat selesa, Ustaz. Ya. Ada tilam. Kalau ada aircon, ada aircon. Tapi ini tidak. Dia tidur seakan-akan asal boleh, Ustaz. Asal boleh. Masa boleh tidur, tidur je kan? Kadang ada tilam, tak ada tilam, tak ada tilam. Lepas tu, punca saya untuk berkolaborasi dengan asnaf jalanan ni, kita nak tukar mindset, Ustaz. Okey. Tukar mindset ataupun persepsi masyarakat ni bahawa asnaf ni bukanlah sebagai pengemis ataupun sebaliknya. Kalau Ustaz pun jumpa gelandangan macam nampak macam pengemis kan? Ya. Kita nak tukar mindset tu, Ustaz. Kira masalah dia, kita tak tahu apa masalah dia dan macam mana dia boleh ada kat situ. Kita tak berada di tempat dia, Ustaz. Jika kalau kita berada di tempat dia, insya-Allah kita boleh rasa. Ya. Ini kita tak tahu. Dengan costing hidup di KL ni, Ustaz, tinggi. Ya, betul. Kalau dia nak sewa rumah pun, dari mana pendapatan dia, Ustaz? Dan dia pun di situ kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin ada masalah silam, kita tak tahu. Dan kami sebagai Yayasan Ikhlas, kami lebih fokus kepada pendidikan anak-anak. Kira kebiasaannya orang-orang ataupun NGO yang lain dia akan selalu bagi ke makanan, Ustaz. Ya. Kan, bagi makanan, bagi sumbangan tu, sumbangan ni. Tapi dia lupa satu. Pendidikan anak-anak. Okey. Asnaf-asnaf ni juga ada anak-anak, Ustaz. Bila sekarang ni dia di dalam circle yang negatif. Kita cuba ubah ke circle yang positif. Maknanya ada kelas untuk mereka ke ataupun Kita akan ada aktiviti bulanan. Oh, okey. Dan untuk gelandangan, untuk asnaf ni juga kita adakan tazkirah maghrib, solat berjemaah maghrib dengan isyak. Itu kita buat di lorong, Ustaz. Tempat mereka lah. Tempat mereka. Mereka datang pun senang. Kira kita hampakan tikar, kita solat ramai-ramai kat situ. Masya-Allah. Kira tak ada gap, Ustaz, tak ada gap. Tak ada gap antara kita dengan dia. Bila kita tengah makan ke, Ustaz, kita nampak dia dekat situ pun kita dah rasa. Saya pernah, Ustaz, orang beranjak ke tepi, Ustaz. Jauh sikit. Oh. Kira macam, bukan saya nak kata dia orang hina, tak. Kita semua sama, Ustaz. Betul, kita semua sama. Bila kita buat pendekatan begini, diorang rasa diorang dihargai jugalah. Mereka tak rasa jauh lah. Ya, dan kita pun cuba bagi dari segi rohani, kita bagi tazkirah. Kalau macam untuk bulan ni, kemerdekaan, bulan depan Maulidul Rasul, sama juga. Macam konsep di luar. Bila di luar dan kita bawa pendekatan tu di lorong, insya-Allah diorang pun one day pun akan berubah juga. Ya, sebab itu mungkin dakwah kita kan, sebab orang yang dah pergi masjid, kita dakwah daripada sudut orang yang dah pergi masjid. Orang yang di luar sana, kita pelbagai-bagai dakwah yang Nabi SAW buat untuk kita faham berkaitan dengan itu. Mungkin kita nak dengar juga berkaitan dengan pengalaman Tuan Muhammad Mustafa Abdul Kamarudin berkaitan dengan berbantuan asnaf. Ada tak pengalaman-pengalaman yang mungkin menyedihkan ataupun mungkin menggembirakan ke? Boleh kongsi dengan kita, silakan. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz Izmi. Saya bila turun ke jalanan ni, Ustaz, dari sudut background kita bukan background itulah, bukan background jalanan, tapi bila kita turun ke jalanan, kita rasa bagaimana di tengah metropolitan, bandar metropolitan ini ada orang sebegini dan mereka ini golongan terpinggir. Golongan terpinggir yang kita perlu berikan perhatian juga. Dan yang penting bagi kami adalah
Bagi mungkin di kalangan anak-anak ini, ayah-ayah mereka atau ibu mereka tidak bernasib baik. Ya. Kerana mungkin rezekinya tidak sebanyak kita dan sebagainya. Tetapi anak-anak ini, dia perlu membesar dalam keadaan yang sepatutnya, haknya, diberi hak yang sepatutnya. Kalau kita kita biarkan sebegitu, mereka membesar. Kalau mungkin kalau di kalangan sahabat-sahabat yang pernah turun ke gelandangan, ke Chowkit, mereka akan perhatikan di sekeliling Chowkit ni, terutama pada waktu malam, dia punya suasana tu suasana yang saya rasa bukan positif. Jadi anak-anak ini membesar dalam suasana ini, menjadikan mereka, oh ini mungkin inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Jadi mereka akan mengulangi kitaran itu. Dan kitaran itu bukan kitaran yang positif. Sebab dia membesar dalam vibe gitu ya. Betul. Dan mereka membesar dalam keadaan ini sebegitu. Jadi kami datang, Yayasan Ikhlas, kita punya misi kita nak bersama dengan pertubuhan jalanan, mereka kata mereka jaga mak ayah, kami jaga anak-anak. Anak-anak ini kalau mereka ada lebih kurang dalam 60 orang ke 100 orang yang kami telah kenal pasti, kita nak ajar mereka 3M, membaca, mengira, menulis. Diberitakan mereka ni pergi ke sekolah, ada sekolah khas untuk mereka. Tapi mungkin kurang menarik. Jadi kita bawakan pendekatan yang interaktif. Kita buat games, kita buat aktiviti, dan kita dengan modul Ki Emosi, baru ni kami bawa modul Ki Emosi. ABH yang disebut tadi itu, tak tahu rupa-rupanya ada di kalangan anak-anak ini, rupanya dulu ada ayah. Kerana dalam tu dia tulis, saya sedih sebab ayah saya meninggal. Kau ada ayah? Maknanya dia kata ayah ABH tadi yang baik dengan anak tadi tu, rupa-rupanya dia tak tahu sejarah anak tu. Jadi bila kami datang, kami bukan tanya, kita bergunakan dengan modul Ki Emosi tadi, anak-anak tu dia ekstrak, luahkan. Dia tulis, saya sedih sebab kawan buli saya. Saya sedih sebab jihad anak kawan saya. Itu biasalah. Saya sedih sebab ayah saya meninggal. Ayah saya sedih sebab kucing saya mati. Jadi keadaan seperti begini sepatutnya kita berikan kepada anak-anak ini hak mereka. Kalau mungkin kita berikan sekolah, pendidikan, kelas dan sebagainya, mungkin tak cukup. Ada hak lain yang hak emosi yang belum tertunai. Jadi kita bagi hak emosi mereka, kita bagi mereka main game, kemudian nanti insya-Allah kita bagi mereka ada cita-cita yang besar. Kalau daripada gelandangan sehingga ke orang kata Menara Gading. Kerana mereka ini adalah warga negara. Mereka adalah warga negara. Kenapa warga negara sebegini tidak kita berikan haknya, kita berikan semangatnya supaya dia bercita-cita sebagaimana anak-anak kita yang lain. Kita mengharapkan juga perkara yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas ini berjaya satu hari nanti. InsyaAllah. Di hujung ni mungkin sikit kita boleh nak bagi tahu pada penonton bagaimana penonton-penonton nak join sertai kempen Yayasan Ikhlas ini. 1 minit, silakan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Izmil. Kita untuk sukarelawan, alhamdulillah terlalu ramai, yang bila kita buka je terlalu ramai mesej terpaksa tutup Ustaz. Terpaksa tutup. Jadi sekarang ni untuk menyumbang, bagi yang mungkin tidak dapat bersama, untuk menyumbang kita sediakan di Kaca TV. Boleh screenshot, boleh ambil gambar, ibu-ibu ayah-ayah ambil gambar screenshot dulu, kemudian tunjuk ke anak-anak, mak tertariklah nak menyumbang bersama Yayasan Ikhlas ni, tolong sumbangkan. Kita ada website kita sedekahsini.com, ataupun boleh menyumbang di kita punya nombor akaun 562834636228. Reference tu Asnaf Jalanan. Dan saya nak sarankan kita bila bersedekah tu, kita jadi saudagar niat Ustaz. Saudagar niat maksudnya macam mana? Nak sedekah RM5, RM10, RM30 tu, ini sedekah ni supaya anak-anak ini membesar jadi orang yang menyumbang kepada negara. Niat begitu. Niat begitu. Bukan niat sedekah ini untuk akhirat saya, sedekah ini untuk ni. Niat kita banyak. Begitu insya-Allah. Dia pasang niat banyak-banyak. Pasang niat banyak-banyak. Mudah-mudahan salah satu melekat insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafa Kamarudin, merupakan pengurus Jabatan Sukarelawan dan Pengurusan Bencana Yayasan Ikhlas, dan juga Tuan Muhammad Redha Hamzah, Sukarelawan Yayasan Ikhlas dan Koordinator Projek Misi Bantuan Asnaf Jalanan. Mudah-mudahan kita doakan agar dipermudahkan urusan oleh Allah berkaitan dengan membantu asnaf-asnaf jalanan insya-Allah. Terima kasih banyak. Jumpa Terima lagi. kasih banyak Ustaz Izmil. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, insya-Allah pukul 7 nanti kita nak sambung kembali berkaitan dengan perbincangan hadis 40 Imam Nawawi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zarif Daud insya-Allah. Semuanya sebentar lagi dalam Assalamualaikum.